Okay dah, saya dah medium. Okay, so hopefully semua dah boleh lah tekan link tu, okay, untuk masuk dekat kami ni. Okay, so now kita boleh terus go through to question 1. Okay, question 1, explain the definition of cost behavior for variable cost and fixed cost. Okay, definition. Yang pertama dia minta you berikan definition, okay, untuk variable cost and fixed cost. Okay, and then your answer must include the appropriate graph. So maksudnya jawapan tu mesti disokong dengan graph. Okay, and give 3 examples of variable and fixed cost. Okay, so ada 3 benda: definition, graph and 3 examples. Okay, definition of variable cost. Okay, siapa yang nak bagi jawapan untuk yang pertama, definition of variable cost? Dalam buku pun ada. Actually, what is variable cost? Anyone? Try to answer. Okay. Baca je jawapan dalam buku kan ada. Baca je. What is variable cost? Okay, volunteer. Tak payah tulis, just cakap je. Oh, nak tulis juga. Tulis boleh tak? Tulis pun tak apa, just cakap je. Okay, cost that vary in total directly and proportionately with the changes of activity level. Emir ya, Emir menaip. Okay, bagus, Emir menaip. Okay, okay, cost that vary in total maksudnya dia berbeza dari segi total directly. Directly maksudnya secara langsung, and proportionately. Okay, proportionately ni maksudnya berkadaran, okay, with the changes of activity level. Okay, this is a variable cost in total. But how about the variable cost per unit? You kena sebut juga nah, selain daripada total, you kena sebut juga dari segi seunit dia. Okay, siapa boleh bagi tahu secara oral pun tak apa, tak payah type. Variable cost per unit macam mana? They remain the same. Remain the same. At every level. Okay, remain the same ataupun kita kata constant kan? Okay, okay, remain the same at every level ataupun kita kata constant. Clear lah. Okay. Okay, so dari segi total directly, okay, vary in total directly and proportionately. Tapi dari segi per unit dia adalah constant atau remain the same, okay, with the activity levels. Okay, good. Okay, how about the graph? Macam mana dengan graph dia? Siapa boleh sketch graph dia kat sini? Graph in total and graph per unit. Variable per unit and variable in total. Ada 2 graph. Cuba lukis kat atas ni. Siapa-siapa lah. Boleh conteng dekat skrin. Okay. Okay. Labelkan paksi ya. Okay, RM, paksi Y, RM. Okay, ada ni yang jawab. Okay, paksi Y, RM, correct. Okay, paksi X. Okay, activity level and total variable cost Y equal to BX. Okay, good. Okay, so lengkap lah dia punya graph. So boleh bagi full marks lah untuk graph total. Okay, sebelah dia buat graph variable per unit.
Okay. Okay, variable cost per unit, RM, okay, and paksi X. Okay, activity level and graph variable cost per unit. Okay, simbol B. Okay, good. Okay, so full marks lah untuk graph Adani. Okay, Adani guna apa ni? Nampak straight je garisan tu. Guna ruler ke? Tak, saya guna draw dekat shapes. Dia macam Oh, ada dekat sini tu, insert line. Oh, insert line. Ni kan? Okay, ni. So kawan-kawan boleh try lah, siapa-siapa nak try, jadi macam tu. So cantik je kan? Okay, insert line. So you all kena apa orang kata? Kena ni lah, kena explore sendiri lah. Macam-macam sebenarnya ada. Tapi yang free-nya tak banyak lah. Kalau tengok yang kunci-kunci ni, yang premium, yang dia suruh upgrade. So kena bayar lah tu. Okay. So macam itulah graph untuk variable cost. Okay, kalau per unit kita kata dia constant, that's why dia mendatar macam tu. Tapi untuk graph total, naik atas dah. Okay, dia mencerun ke atas. Okay, mencerun ke atas maksudnya dia directly lah dengan activity level. Maksudnya semakin meningkat activity level, semakin banyaklah variable cost kita. Okay, okay, good. Okay, so now ada ni bawa naik atas dah graf dia. Lari Abira ni. Okay, tak apa. Kita tick lagi sekali. Okay. Okay, now kita buat fixed cost. Okay, siapa volunteer nak buat fixed cost kat bawah? Guna shape ni. Ke bawah pula dah. Fixed cost? Volunteer, siapa-siapa? Boleh terus melukis di screen. Cepat. Fixed cost. Madam, Ya. Yeah. boleh tak hantar link tu balik? Awak terkeluar tadi Okay, sekejap. Okay, terima kasih. Sama. Okay dah. Okay. Farhan ada tak? Farhan dalam ni? Farhan? Ada. Farhan dah tekan link ke yang saya bagi dekat ruangan chat tu? Dah tekan. Dah lah, masuk dah dalam kami ni dah. Okay. Okay, so yang ni siapa yang buat ya? Kita tengok. Tak boleh keluar nama pula dah. TS Terizni. Okay.
So Tarizmi, okay, kita tengok Tarizmi punya KRM, paksi Y, okay, paksi X activity level, okay, and then total fixed cost here. Okay, good. Okay, so ini adalah total fixed cost untuk graf total fixed cost, di mana dia adalah mendatar ya, macam variable cost per unit juga. Okay, kalau kita tengok dari segi per unit pula, okay, labelkan dia. Okay, good. Okay, so now kita tengok paksi Y, RM, paksi X activity level and graph fixed cost per unit. Okay, good. Okay, so ini adalah graph untuk, sini kosong lah. Okay, graph untuk fixed cost per unit. So kalau kita tengok dia berubah, tetapi dia berubah inversely. Okay, maksudnya activity level meningkat, cost dia makin jatuh. Okay, dia tak macam variable cost total tadi. Okay, dia terbalik. So inversely lah. Okay, so this is apa ni orang kata graph untuk variable cost and juga fixed cost. So bila you bagi definasi, kalau orang tanya definasi, you kena bagi dari segi total. Okay, definasi dari segi per unit dia macam mana, dan sketch graph. Okay, graph tu you kena sketch dua graph lah, satu graph total, satu graph lagi untuk per unit. Okay. Okay, and then soalan dia kata give 3 examples. Okay, 3 examples of variable cost and fixed cost. So just namakan saja 3 examples untuk variable cost. Siapa boleh namakan saja secara oral? Siapa boleh jawab variable cost? 3 examples. Direct materials. Yes, direct materials. Okay. Direct labor. Direct labor lagi. Indirect material. Indirect material. Okay, direct material, direct labor and indirect material. Okay, ataupun you nak bagi contoh bukan berkaitan dengan manufacturing cost pun boleh. Contohnya period cost, antaranya sales commission kan, dia juga variable cost. Maksudnya bila kita bagi contoh variable cost, dia tak semestinya bagi contoh yang manufacturing saja. Okay, non-manufacturing macam period cost pun boleh kita bagi sebagai examples of variable cost. Okay. Okay, fixed cost. Fixed cost, 3 example of fixed cost. Siapa boleh namakan 3 contoh fixed cost? Insurance, okay. Insurance. Expense lagi. Rent expense. Rent. Okay, rent lagi. Depreciation Okay, on depreciation on building. Okay, boleh. Okay, so rent, insurance semua tu tak semestinya untuk factory punya building atau factory punya equipment dan sebagainya, tetapi juga boleh juga merangkumi yang office punya nah. Jadi you just sebut depreciation expense, insurance expense and rent expense or utilities expense pun tak apa. Okay, sebab kita fahamlah both lah tu maksudnya dalam kilang dan juga di luar kilang. Okay, so settle lah untuk question 1. Okay, so question 1 settle. Now go through question 2. Explain the definition of mixed cost. Okay, apakah mixed cost? Tadi kita kata variable and fixed. Now mix and state 3 methods used to separate the mixed cost into variable and fixed cost. Okay, apa dulu mixed cost? Cuba bagi tahu. Mixed cost is what? Secara oral, mixed cost is anyone? Dia ada have both variable element and fixed element. Yes. Okay, good. Okay, mixed cost is cost that have both variable and fixed element.
Okay, so maksudnya dia ada dua-dua lah, sebab tu dinamakan mix. Okay, and 3 methods. Tapi sebelum tu nyatakan juga it will change in total but not proportionately with changes in activity level. It will change in total. Okay, dia akan berubah dari segi total but not proportionately with changes in activity level. Tak berkadaran, tak macam variable cost tadi kan, variable cost proportionately, tapi ini not proportionately with activity levels. Okay, so kena nyatakan jugalah. And then 3 methods. Okay, 3 methods used to separate the mixed cost into variable and fixed cost. Okay, cuba namakan method yang pertama. High-low method. High-low method. Okay, good. Yang kedua, Graph method. graph method atau scattered graph method. Okay, yang ketiga, Simple regression method. simple regression method. Okay, so actually there are 3 methods. Okay, tapi untuk peringkat awak ni kita just tunjukkan yang first method sajalah, high-low method, high-low activity method. Okay. Okay, settle untuk question 1B. Okay, any question nak tanya sebelum kita go through to question 2? Ada tak nak tanya? Madam, yang kat graph tu kan, kalau tak tulis equation dia maksudnya kira salah ke? Kalau tak tulis equation maksudnya tak ada y equal to bx, y equal to a kan? It's okay. It's okay. Just tapi mesti ada perkataan total variable cost and total fixed cost. Okay, tapi kalau you tulis dia punya equation better lah, maksudnya lagi bagus lah. Y equal to bx, y equal to a, menunjukkan you faham kata a adalah simbol untuk fixed cost and bx adalah simbol untuk variable cost. Okay, so kalau you buat dua-dua tu lagi bagus. Tapi kalau you just namakan sebagai total variable cost, itu pun dah okay dah. Okay, jangan tak tulis apa-apalah. Kalau tak tulis apa-apa, so kita akan deduct markah dekat situ, you akan hilang markah situ lah. Okay. Alright, now kita pergi kepada question 2. Okay, the following are costs that were incurred by C1 Berhad. Okay, determine the fixed cost, okay, and variable cost. Dua saja, fixed cost and variable cost. Mixed cost tak ada. Okay, VC and FC. So, siapa-siapa boleh isikan dalam kotak yang disediakan. Okay, number 1, rubber for the shoe sole, RM6 per shoe. Rubber tu getah lah, getah untuk hasilkan kasut kan. So, anyone nak jawab? Boleh tulis terus. Okay, good. BC, okay, stand for variable cost. Okay, good. Yang kedua, rent of the manufacturing building, BC or FC? FC, good. Okay, number 3, sales manager salaries, FC, good. Okay, operator wages in assembling line, VC, alright, good. Shoe buttons, VC, good. Insurance on the manufacturing facility, FC, okay. Depreciation on manufacturing equipment, okay, FC, good. Factory building insurance, FC, good. Advertising expense, FC, good. Sales commission 5% of sales revenue, BC, okay, good. Office supplies, FC, alright, good. Ni seorang je jawab untuk semua kot ya. Siapa yang jawab ni untuk semua ni? Kita tengok siapa yang rajin jawab habis semua ni. SM ni siapa? Syamimi ya? Syamimi jawab semua je Syamimi? Madam. Okay, good. Awak tolong kawan-kawan. Tunggu kawan lambat ya. Jawab semua. Okay, good. Okay, B. Using the same information above, calculate the total cost if the level of production is 100,000 shoes, 100,000 shoes and 200,000 shoes for a month, untuk satu bulan ya. The sales price per unit is RM36. Okay, so dia suruh kita cari cost untuk 100,000 shoes and 200,000 shoes for a month, untuk satu bulan. Okay, harga jualan adalah RM36. So now kita kena refer balik yang kita jawab tadi. Okay, kita ada
Okay, variable cost lah, fixed cost dan sebagainya. So bila kita nak tentukan total cost, kita ada cost function atau cost equation yang saya dah jelaskan last week, iaitu Y equal to A plus BX. So you pegang kepada function ni untuk jawab soalan ni lah. Okay, so bermaksud you kena cari dulu berapakah A, total A dan berapakah total B kecil tu. Okay, so now kita refer question. Okay, so yang mana B kecil tu, kalau you tengok dekat variable lah, yang mana VC, okay, ada 1, 2, 3, ada 3 VC kat sini. Kalau satu lagi yang ni lah, okay, 4. Jadi kalau you tengok, perasan tak, kalau VC dia mesti ada RM6 per shoe, maksudnya satu unit berapa, dia hanya letakkan nilai untuk satu unit. Okay, macam ni, RM2 per shoe, RM1.80 per shoe. Okay, and then this one sales commission kita kena cari 5% of sales revenue, tapi tetap variable cost. Jadi ada 1, 2, 3, 4 angka untuk variable cost per unit. So now cuba you totalkan. Okay, you write down dia punya list down dia punya pengiraan siapa-siapa. B equal to, okay, campurkan yang saya bulat ni, RM6 plus RM2 plus RM180, and then yang 5% tu you kena kali dengan sales revenues dia. So berapa? Cuba seorang tuliskan pengiraan kat situ. Allah. Saya pergi tekan apa ni? Allah, pergi tekan apa dah jadi lagu ni? Dekat skrin you all jadi hitam ke? Tak hitam pun. Ya, skrin saya hitam tu. Nak tengok balik lah. Okey dah. Okey. Okey, siapa yang jawab ni? So kita tengok nama dia. Emir, okay, Emir ya, alright, good. Okay, total variable cost, okay, equal to, okay, ini yang jawab ni, RM6 plus RM2 plus RM180 and plus 5%, okay, betul. 5% kali mesti multiply dengan 36. 36 adalah sales price per unit. Okay, sebab sales commission dia depends kepada jumlah jualan yang kita dapat jual. Okay, jadi untuk yang ni jumlah jualan kita tak tahu sebab kita nak per unit, jadi kita ambil 36 lah harga per unit. That's why kita kali dengan sales price per unit. Then kita kali dengan 5%. Okay, then altogether you akan dapat 11.60 cent per unit lah. Kalau boleh tulis per unit lah supaya kita tahu ini adalah per unit. Okay, good. Okay, thank you Emir. Okay, so now A. Okay, A. Okay, A. Siapa nak tunjuk calculation untuk dapatkan A? A tunjukkan di sebelah dia. A maksudnya apa ni? Cost tetap. Fixed cost. Anyone nak tunjuk? Fixed cost ni maksudnya you just totalkan yang ada per annum semua ni, okay, yang total besar ni, yang ni. Tapi dia per annum lah. So kita nak kira untuk per month ke per annum sebenarnya. Sebab ada dalam ni per annum, ada dalam ni per month. So which one? Kita nak kira per month ataupun per annum? Soalan minta per annum atau per month? Cost. Month. So kalau month bermaksud yang mana per annum tu you kena divide by 12. You kena bahagi dengan 12 bulan. Okay, sebab dia untuk setahun. Kita nak per month. Jadi macam contoh hari ni, kena bahagilah, kena bagi 12. Yang ni, yang mana dah per month tak perlu, no need. Okay, kita tak perlu bahagi dah. Kita just ambil saja. Yang mana per annum saja. Okay, yang kita kena bahagikan. Okay, teruskan.
Okay, I chat. Okay, 187 200 divided by 12. Okay, correct. 126960 divided by 12. Okay, 23040 divided by 12. Okay, and then 18,000 just ambil saja 22,000 and 1,800,000 divided by 12 and then plus 3,000. Okay, so the final answer is okay, berapa chat total dia? Okay, 221,100. Okay, 221,100. Okay, bermaksud ini adalah total fixed cost. Okay, so now bila dah ada kita dah dapat A kecil dan kita dah dapat B kecil, so kita dah boleh jadikan cost function. Okay, so cost function dia akan jadi Y equal to, okay, ambil balik 221,100 plus 11.60x. Okay, so yang X ni you gantikan dengan 100,000 and 200,000. Okay, so siapa volunteer nak cari untuk yang 100,000? Berapakah total cost for 100,000? Okay, tunjukkan calculation kat bawah ni, tak apa, ada ruang lagi tu. And then seorang lagi buat yang 200,000. Okay, buat serentak pun boleh. Tak ada siapa buat. Cepat. Cepat untuk 100,000 dengan 200,000. Volunteer. Tulis je kat ruangan di bawah tu ada kosong kan?
Okay, so untuk 100,000 shoes, okay, kalau kita tengok dekat situ, kita masukkan, okay, 100,000 ke dalam X, kita akan dapat 1381 100. Okay, good, betul. Okay, and then untuk 200,000, okay. Okay, Irna jawabnya. Masya, okay. SM, Syamimi, 3 orang jawab, okey lah. Okay, Syamimi pun jawab betul. Okay. Irna, Masya, Syamimi. Okay, so yang last ni 2541 100. Yes, good. Okay, so ini adalah cara untuk kita nak jawab soalan yang macam ni. Yang pertama kita tentukan dulu dia untuk for a month atau for a year. Okay, kalau for a month maksudnya untuk fixed cost yang mana per annum atau per year tu you kena bahagi dulu 12. Okay, and then yang mana dah memang per month tu you just ambil sajalah amount dia, tak perlu bahagi 12. Okay, jadi kita dapatkan total untuk 1 bulan. So bermaksud 2 to 100 fixed cost ni untuk per month bukan per year. Okay, per month. Okay, dan you punya function cost ni untuk 1 bulan lah, untuk 1 bulan punya, and then you masukkan X 100,000 shoes and then masukkan X 200,000 shoes. So you akan dapat jumlah cost yang berbeza lah. Okay, okay, so that's the answer for question 2. Any question nak tanya sebelum kita pergi kepada question 3? Ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada kita pergi kepada Nusa Jaya. Okay, Nusa Jaya manufactures a baby clothes. Okay, annual total cost incurred are shown below. So dia ada 3 tahap jualan, sales, okay, 5,000, 8,000 and 10,000. And then this is the cost lah. Okay, cost yang terlibat untuk menghasilkan pakaian bayi tersebut. And then required, classify each cost as either fixed cost, variable cost, or mixed cost. So kalau kita tengok soalan A ni actually dia minta you classify sahajalah sama ada cost behavior dia adalah VC, MC or FC. Okay, tapi dia tambah lagi 2 kolom di sebelah tu, okay, supaya senang you nak jawab soalan seterusnya, iaitu soalan kalau you tengok soalan C ni, sebab dia minta cost function nanti. Jadi bila dia minta cost function, you tahulah maksudnya dia nak tahu A berapa, B berapa, baru boleh buat cost function. Jadi that's why untuk soalan yang ni dia tulis siap-siap atau dia buat siap-siap kotak untuk B, variable cost per unit ni B, fixed cost ni A lah. Okay, jadi dia totalkan siap-siap, dia buatkan kolom siap-siap and then you kena totalkan. So bila you dapat total, barulah you boleh jawab soalan C tu. Okay, tapi sebenarnya untuk A ni dia nak tahu yang cost behavior saja, sama ada fixed, variable ataupun mix. Okay, tapi kita nak mudahkan untuk pengiraan seterusnya, kita tambah lagi 2 kolom di sebelah. Yang ni actually variable cost per unit per unit. B kecil lah. Okay. Okay, so now cost of baby clothes sold. Okay, yang ini adalah behavior, cost behavior dia apa? FC, VC or MC? You rasa macam mana? Cara dia ialah you nak tentukan, you just bahagikan total dengan unit masing-masing, dan kalau you nampak dia constant ataupun sama, bermaksud dia yes, VC. Cost behavior. So kalau dia VC, you boleh isi terus kolom variable cost, berapa ringgit per unit. Okay, good. RM1.05, okay, per unit. A dash, tak ada. Because tidak ada unsur fix dalam variable cost. Okay, wages and salaries. Okay, wages and salaries, kalau you tengok total dia change, berubah. Tetapi kita tak tahu sama ada dia adalah variable ataupun mixed cost, sebab variable pun berubah, mixed cost pun berubah. Tetapi nak tahu kita kena divide dengan unit masing-masing. So you dah tengok dia dapat constant ke tidak. Okay, kalau tak sama bermaksud dia adalah apa kat sini? Mixed cost. Yes, good. Okay, bila you bahagi dia tak sama. So mixed cost. Okay, tapi bila mixed cost kita tak boleh terus dapatkan VC berapa, dapatkan B kecil berapa. Yang ni tak payah isi lagi. Yang ini dengan andaian you tak jawab lagi soalan B. Okay, so you padam dulu. Siapa yang tulis 0.05 ni padamkan dulu. Kita nak tinggalkan kosong dulu. Kita kena jawab soalan B dulu. Okay, sebab masa A ni sebenarnya kita tak tahu lagi B kecil dengan A kecil. So kita tinggalkan. Okay, tinggalkan kosong dulu. Okay, seterusnya depreciation on equipment. So depreciation on equipment, kalau you tengok total dia, okay, each column ni adalah sama, each unit adalah sama. Jadi bermaksud dia adalah fixed cost. Okay, tolong tulis orang fixed cost kat situ. FC. Okay, fixed cost. Okay, sebab dia sama.
Okay, sama 300, 300, 300. So bila fixed cost, okay, boleh isi variable cost nak tulis berapa? Variable cost per unit nak tulis berapa? Okay, dash betul. Okay, sebab dia tidak ada unsur-unsur variable dalam tu. And then fixed cost dia berapa? 300. Okay, good. Okay, so itu adalah untuk depreciation. Okay, utilities. Utilities kalau you tengok dia berubah, tetapi cuba you tengok bahagikan adakah dia sama setiap unit. Kalau tak sama, dia adalah apa? Mixed cost, yes. Bila mixed cost, yang sini dengan sini tinggalkan dulu nah. Okay, kita tinggalkan dulu kosong. Okay, supplies. Supplies kalau you bahagikan, okay, dia adalah mixed cost atau variable cost. No, fixed cost mana boleh. Supplies ni kalau you tengok dia tak sama ni. 150, 180, 200. Mana sama? Tak sama tu pun kita tahu dia bukan fixed cost. Yes, dia mixed cost. So bila mixed cost kita tinggalkan dulu. Okay. And then administration. Okay, administration kalau you tengok dia sama. 1,300, 1,300, 1,300. So confirm dia adalah fixed cost. So kalau fixed cost tolong isi ruangan B kecil dengan A kecil ni. Okay, so variable dia akan dash dan fixed cost dia akan berapa? 1,300, yes. Okay, so total kita tinggalkan dulu nah sebab kita kena isi dulu baru bagi penuh barulah kita boleh dapat total. Okay, so now kita jawab soalan B. Okay, calculate variable cost per unit and total fixed cost ataupun B kecil dengan A kecil. Use high-low method for mixed cost. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada satu, ada dua, ada tiga mixed cost. Bermaksud you kena keluarkan okay, semua kos-kos yang mix tadi dan setiap tiga tu you cari B kecil berapa, A kecil berapa. Then baru boleh you fill in atau isi dalam kotak-kotak yang tanda question mark ni. Okay, so yang number one, wages and salary, siapa volunteer? Okay, seterusnya di bawah siapa-siapa boleh sambung untuk utilities dan satu lagi supplies. So saya ditinggalkan ruangan besar kat situ. So masing-masing boleh jawab. Kalau nak jawab serentak boleh. Okay. So volunteer lah siapa-siapa untuk cari B kecil dengan A kecil. Madam. Ya. Madam. Ya. Madam send balik link boleh? Tadi terkeluar. Terkeluar lagi. Okay. Alright. So utility Siti Hajar buat nah. Okay. Okay. Dah. Tak link dah. Okay. Yang lain boleh try lah. Wages and salaries ada lagi. Okay. Supplies. Mana ada ruangan kosong tu you boleh try jawab. Okay, wages and salaries ada orang jawab. Okay, good. Syamini, okay. Okay, supplies. Irfan, okay. So teruskan menjawab.
Okay, so kita tengok jawapan. Yang ni apa? Utilities ke wages salaries ni yang mana? Utilities ke? B 0.05 ni. Wages and salaries. Okay, wages and salaries lah. Sebab MA pun buat. Okay, bagus-bagus, tak apa. Ramai-ramai buat lagi bagus. Okay, maksudnya masing-masing cuba. Okay, good. So kita tengok yang Emir punya jawapan. Okay, Emir dia masukkan okay, untuk wages and salaries. Kalau kita tengok kan dekat atas ni daripada soalan asalnya. Okay, kalau kita tengok unit memang kita tahu dah unit paling tinggi ialah 10,000. Okay, unit paling rendah ialah 5,000. Okay, so that's why Emir dia akan tolak 10,000, tolak 5,000 dekat sini ya. Okay, dia akan tolak, and then di atas tu dia ambil cost dia lah, cost untuk wages salaries. Okay, kalau 10,000 wages salaries dia ialah 4,500, kalau yang ni 4,250 lah, jadi 4,500 dia tolak 4,250. Okay, betul lah. Okay, dan dibahagi dengan 5,000 unit, so dia akan dapat 5 sen per unit. Okay, variable cost per unit. Okay, good. And then bila dah dapat 5 sen, 5 sen, okay, dia akan masukkan ke dalam cost function untuk dapatkan A lah. So akhirnya, okay, dia ambil Y tu, dia ambil yang paling tinggi lah, 4,500. Okay, dengan unit dia 10,000, and then dia kali dengan 0.5. 0.5 ke 0.05? 0.05 kot ya. Yeah. Kat sini lah Emil, 0.05. Okay, and then dia akan dapat 4,000. Okay, 4,000 bukan per unit Emil. Padamlah dia. Okay, 4,000 tu bukan per unit Emil. Dia 4,000 sahaja. Tak payah per unit. Kalau per unit tu dia mati tak bayar. Kan satu unit 4,000. Jadi 4,000 tu adalah untuk the whole lah. Okay, fixed cost untuk keseluruhan. Okay. Okay, so kita tengok jawapan yang seorang lagi buat ni. Okay. Siapa tadi? Syamimi. Okay, kita tengok jawapan Syamimi pula sebab Emil dia dah padam lah jawapan dia. Okay, kita tengok jawapan Syamimi. Okay, tadi kita dapat dah 0.05, 5 sen, and then A 4,000. Okay, good. Okay, A 4,000. So, kita dah boleh masukkan wages and salaries dalam kotak ni. Okay, cuba you masukkan yang mana dah dapat tadi. Masukkan semula dalam kotak yang di atas ni. Syamimi tolong masukkan. Okay, masukkan Syamimi dalam kotak yang di atas ni. Dia punya ruangan untuk B kecil dan ruangan untuk A kecil sebab kita dah dapat dah. Kita dah buat calculation dan kita dah dapat, boleh masukkan yes. Okay, 0.05, and then untuk fixed cost 4,000, yes. Okay, 4,000. So, bila kita dah dapat wages and salaries punya B kecil, A kecil, kita terus masukkan dalam kotak ni. Okay, 0.05 dengan 4,000. Okay, next kita tengok utilities. Okay, utilities di bawah ni kita tengok siapa yang buat tadi ya. SH ni siapa? Siti Hajar. Okay, Siti Hajar. So, Siti Hajar dia jawab untuk utilities. Okay, so utilities kita tengok. Okay, dia punya unit 10,000 minus 5,000. Okay, kita tengok Siti Hajar buat. Okay, betul. Okay, cost dia utilities kita ambil 600 minus 500. Okay, 600 minus 500. Okay, good. Sini pula dah. Sini. Okay. Okay, dan kita akan dapat 0.02 atau 2 sen per unit. Okay, 2 sen per unit. Saya check. Okay, betul. Okay, 2 sen per unit. And then kita gantikan dalam cost function. And then akhirnya kita akan dapat A equal to 400. Okay, so A 400, B 0.02. So Siti Hajar masukkan dah ke? Okay, dah. 0.02 dengan 400. Okay, so kalau you tengok MC kat sini, mixed cost, dia mesti terisi di dua-dua kolom. Variable cost per unit pun dia ada, fixed cost pun dia ada. Because dia adalah mix. Okay, dia mix, dia mesti ada dua angka dalam kedua-dua kolom. Okay, last supplies. Okay, supplies kita tengok siapa yang jawab tadi. Irfan tadi kan. Okay, Irfan jawab supplies. So unit betul, 10,000 minus 5,000. And then cost dia kalau kita tengok supplies 200 minus 150. 200 minus 150, okay. And then kita divide by 5,000, you akan dapat 1 sen per unit. Okay, 1 sen 1 sen per unit. Okay, good. Betul. And then you gantikan dalam cost function, you akan dapat A equal to, saya cek jawapan. A equal to 100. Yes, 100. Okay. So B equal to 0.01.
A equal to 100. So Irfan tolong tuliskan dalam kotak tu. Okay, 0.01 and then A 100. Okay, good. So now kalau kita tengok semua dah terisi lah dalam table ni. Okay, now kita dah boleh totalkan. Okay, siapa-siapa boleh tolong totalkan sekejap untuk ruangan B kecil dan ruangan A kecil. Alright, good. Okay, B kecil ataupun variable cost per unit equal to 1.13 and fixed cost equal to 6,100. Okay, betul. Okay, so apa tujuan kita nak cari total ni? Total B kecil dengan total A kecil because kita nak jawab soalan C. Soalan B settle dah. Soalan C, develop cost function for the above cost. Okay, so now kita dah boleh develop sebab kita dah ada B kecil dan total A kecil. Okay, siapa nak develop cost function? Boleh terus tulis jawapan dekat ruangan tu. Alright, good. Okay, y equal to 6,100 plus 1.13x. Okay, good. Okay, ada dua orang yang menjawab. Okay, bagus. Iaitu thank you untuk Nazura dan juga thank you untuk Emir. Emir banyak jawab hari ni. Semangat Emir ya. Bagus Emir. Okay, calculate the total cost for sales level of 9,500 units. Okay, so kita just replace kan je lah dengan X tu dengan 9,500 units. Okay, akhirnya kita akan dapat total cost 16,835. Okay, good. Yang ini siapa jawab? Ini Arshad. Okay, thank you. Okay, so betul lah tu. So itulah cara untuk kita nak menjawab soalan cost behavior. Okay, so you all dah nampak gambaran cost behavior ni dia berkaitan dengan apa? Dia nampak dah gambaran, dia lebih kepada nak menentukan setiap cost tu sama ada dia variable, fixed atau mix. And then bila kita dah tentukan, kita dapat tahu dia ada mix kat situ. So mix tu kita kena separate kan atau segregate kan dia. Okay, kepada variable dan juga fixed. Dapatkan A kecil, dapatkan B kecil. And then bila dah dapat, kita totalkan A kecil dengan B kecil masing-masing. Dan kita develop atau create cost function atau cost equation supaya untuk tujuan apa? Sebab nanti kita boleh tentukan total cost at any level of activity. Pada mana-mana tingkat pengeluaran kita boleh tentukan cost dia sebab kita dah ada cost function. Itu sajalah yang you kena tahu dalam chapter 3, cost behavior. Okay, any question nak tanya? Ada apa-apa nak tanya berkaitan dengan soalan 1, 2, 3. Soalan 4, 5 ni saya tak mau discuss sebab dia soalan ni you kena hantar dalam GC. So kita just discuss soalan 1, 2 dan 3 sahaja. Okay, any question untuk kita punya latihan hari ni? Dah settle dah? Ada apa-apa nak tanya? Siapa-siapa nak tanya? Semua faham? Faham tak? Faham, madam. Faham ya? Okey, faham. Okey. Okey. Okey, kalau faham alhamdulillah, bagus. Kelas A65 ni pandai-pandai semua kan. Jadi tak nilai sangat. Faham okey? Faham.
Farhan, faham tak? Faham. Faham, Alhamdulillah. Okey. Okey, semua faham lah. Okey, now kita save. Okey, supaya nanti you nak buat rujukan, you boleh tengok balik lah. Okey, pergi dekat lambang disket tu. Okey, you tekan. And then you tekan save now. Okey. Tekan save now sampai habis saving. Okey, so now you tekan download lah. You tekan download. Okay, so nanti you boleh tengok balik dekat folder download lah, dekat bawah ni dia akan keluar kan. Okay, ataupun dekat file download ya, cari balik lah Kami Export tu. Okay, so settle lah untuk latihan kita hari ni.